Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini. Saya harap semua murid sihat-sihat belaka semuanya. Baik, untuk hari ini kita teruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Dan untuk hari ini juga cikgu akan merujuk kepada buku teks Bahasa Melayu jilid yang pertama dan pastinya semua murid telah pun dapat pada minggu lepas. Baik, sekarang cikgu minta murid-murid rujuk pada buku teks di halaman yang pertama. Halaman yang pertama ini. Okey. Seperti mana yang cikgu paparkan di sini, tema yang pertama ialah kekeluargaan. Okey, tapi cikgu tak nak bincangkan berkaitan dengan gambar ini. Sebab cikgu nak bincangkan pada halaman yang kedua. Cuba murid-murid lihat pada halaman yang kedua. Okey, unit yang pertama iaitu keluarga cergas. Okey, keluarga cergas. Okay, kemahiran yang cikgu nak ajar pada hari ini kepada murid-murid adalah mendengar, menyebut dan mengetahui serta memahami pembentukan ayat tunggal. Okay, jika murid-murid lihat pada paparan ini, pada buku teks ini, kita dapat beberapa ayat tunggal yang telah diwarnakan dengan warna merah. Okey, tapi cikgu nak jelaskan dahulu kepada semua ya, apa itu ayat tunggal. Baik, ayat tunggal. Ini ayat tunggal. Ayat tunggal adalah ayat yang mempunyai hanya satu subjek dan juga satu predikat. Okey, mungkin murid tak faham apa itu subjek. Okey, apa itu predikat. Baik, cikgu akan terangkan di sini ya. Okey, subjek terdiri daripada frasa nama. Okey, paling mudahnya ialah kata nama. Contohnya. Okey, contohnya yang merujuk kepada benda, orang, haiwan, tumbuh-tumbuhan seperti sekolah, kan, sungai, ali. Itu adalah subjek, iaitu yang terdiri daripada frasa nama. Baik, kita pergi pula kepada predikat. Apa yang dikatakan dengan predikat ni ialah terdiri daripada frasa nama, seperti mana yang cikgu sebutkan tadi. Frasa adjektif, adjektif ni ialah sifat. Sifat sesuatu benda. Okey, contohnya besar, kecil, kuat. Okey. Yang ketiga, frasa kerja. Contohnya bersenam, berlari, berenang. Dan yang terakhir ialah frasa sendi nama. Okey, ini adalah penerangan apa yang dikatakan dengan ayat tunggal. Dalam ayat tunggal ni mesti ada subjek dan predikat sahaja. Baik, kita tengok kepada contoh ayat yang telah cikgu sediakan. Ini contohnya ayat yang pertama. Siti makan nasi ayam. Okey, Siti adalah merujuk kepada subjek, iaitu frasa nama. Okey, frasa nama tadi, Siti. Okey, kata nama tadi. Dan manakala makan nasi ayam adalah merujuk kepada frasa kerja. Okey, frasa kerja, makan. Makan ni menunjukkan frasa kerja, makan nasi ayam. Secara ringkasnya, predikat ni dia nak menerangkan sesuatu subjek tu. Apa yang dilakukan oleh sesuatu subjek tu. Baik, contoh ayat yang kedua. Matahari bersinar terang. Matahari adalah subjek, manakala bersinar terang pula adalah predikat. Kita tengok pada perkataan terang di sini ya. Terang ni adalah frasa adjektif ataupun frasa sifat yang menunjukkan sifat sesuatu benda. Okey, maknanya di sini predikat di sini untuk bersinar terang ni dia menerangkan ataupun menegaskan tentang subjek iaitu matahari.
Baik, dan ayat yang ketiga pula ialah pokok itu sangat besar. Okey, pokok itu sangat besar. Pokok itu ialah subjek. Manakala sangat besar adalah predikat yang menerangkan tentang subjek. Okey, yang menerangkan tentang subjek. Besar pun merujuk kepada frasa adjektif. Okey, Jadi murid-murid kat sini nak jelaskan lagi di sini bahawa nak fahamkan tentang ayat tunggal ni, predikat ni dia akan menerangkan subjek. Okey, sesuatu subjek. Okey, baik. Okay, kita tengok pula yang seterusnya pada buku teks tadi, halaman yang kedua saya rasa. Baik, kita lihat di sini ada beberapa ayat tunggal. Cikgu dah tuliskan di bahagian tepi ini. Okey, ibu, tempat ini sungguh cantik. Okey, ayat ni terdapat di dalam buku teks ya. Okey, ibu, tempat ini sungguh cantik. Ibu yang saya bulatkan di sini ni merujuk kepada subjek. Tempat ini sungguh cantik. Dan yang saya gariskan di sini merujuk kepada predikat. Predikat. Baik, kita lihat pada ayat yang kedua yang terdapat dalam buku teks. Saya suka bersenam di sini. Saya suka. Yang saya bulatkan itu adalah subjek. Manakala yang saya gariskan di sini adalah predikat. Okey, bersenam di sini ini menunjukkan frasa kerja. Dan ayat yang ketiga, pagi ini cuaca cerah. Okey, yang saya bulatkan itu adalah merujuk kepada subjek dan yang bergaris itu adalah predikat. Dia menunjukkan bahawa pagi itu keadaan dia sangat cerah. Okey, baik. Saya harap murid-murid semua dapat memahami bagaimana pembentukan ayat tunggal ini. Seperti mana yang cikgu ajar pada minggu lepas ya, iaitu dengan ayat majmuk. Kalau murid-murid masih ingat lagi, okey, ayat majmuk pembentukan dia adalah berdasarkan kepada dua ataupun lebih ayat tunggal. Jadi hari ini cikgu terangkan pada murid-murid bagaimana pembentukan ayat tunggal ni, supaya lepas ini kalau ada latihan berkaitan dengan ayat majmuk, murid dapat memahami bagaimana untuk membina ayat majmuk tersebut berdasarkan ayat tunggal. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti murid-murid pada hari ini, sila rujuk kepada buku aktiviti jilid yang pertama pada halaman yang pertama. Baik, masih lagi tema kekeluargaan, keluarga cergas. Okey, aktiviti dia ialah dengar, sebut dan susun ayat. Okey, apa yang perlu murid-murid buat ialah saya nak murid-murid baca terlebih dahulu setiap ayat yang telah diberikan. Okey, sebab di dalam ayat tersebut ada beberapa ayat tunggal. Contohnya kat sini ya. Kita tengok yang pertama kat sini. Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Ini adalah ayat tunggal lah. Imran pandai meluncur ais. Imran adalah subjek. Pandai meluncur ais adalah predikat. Okey. Baik, apa yang perlu murid-murid lakukan ialah murid-murid baca dahulu. Kemudian tuliskan nombor mengikut urutan berdasarkan kepada gambar. Sebab gambar ni dia merangkumi setiap aktiviti yang dilakukan. Murid-murid hanya perlu tuliskan nombor sahaja. Baik, setelah siap, saya minta murid-murid semua snapkan gambar kemudian hantar kepada guru bahasa Melayu kelas kamu masing-masing. Okey, kalau kelas saya 3S, hantarlah kepada saya. Okey, saya harap murid-murid semua dapat melaksanakan tugasan ini dengan baik dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, kemusykilan, boleh kemukakan soalan
dengan menghantar kepada Telegram saya. Baik, cikgu rasa setakat ini saja dahulu aktiviti pembelajaran kita. Semoga kita akan berjumpa lagi, insya-Allah. Dan saya harap murid-murid semua dapat menyiapkan tugasan yang telah saya berikan. Baik, saya berhenti di sini dahulu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.